Suami patut bagi lagi kedap duit. Dengar baik-baik. Sebelum pergi jauh, bila kita berkahwin dan duduk dengan isteri, wajib nafkah atas suami. Apa dia? Belanja makan minum isteri, tempat tinggal isteri, pakaian. Ni bila tidak ada berlaku sakit atau rawat penyakit. Kalau ada sakit, wajib pula bayar rawatan dan rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Kami dari Kumpulan Umpan akan membentangkan tajuk nafkah terhadap isteri yang bekerja. Lebih dahulu, saya akan perkenalkan ahli-ahli kumpulan. Ahli kumpulan kami terdiri daripada Intan Nuriliana Bajusya, Nur Masara, Abqoria Hizania dan saya sendiri Nur Syahban. Jadi, mari kita ambil tahu sedikit latar belakang mengenai perkahwinan Islam. Perkahwinan dalam Islam dibina atas keseimbangan hak dan tanggungjawab suami dan isteri. Kerana suami merupakan ketua keluarga yang bertanggungjawab memberikan nafkah. Manakala isteri pula menyokong kestabilan rumah tangga tersebut. Namun, pada zaman yang moden ini telah ramai isteri yang mula bekerja dan mendapat pendapatan sendiri. Jadi munculnya persoalan berkaitan kewajipan pemberian nafkah. Okay, apa persoalannya? Adakah kewajipan nafkah masih kekal sepenuhnya ke atas suami? Jadi itulah apa yang kami akan bantu selesaikan dalam pembentangan ini. Pertama sekali, kami akan ulas sedikit mengenai konsep dan kewajipan nafkah. Apakah itu nafkah? Nafkah merujuk kepada tanggungjawab kewangan suami dalam memenuhi keperluan asas isteri seperti makanan, pakaian dan tempat tinggal. Jadi nafkah ini bukan sahaja pembelanjaan, tetapi mencerminkan peranan suami sebagai pelindung dan penyedia dalam institusi perkahwinan. Jadi inilah kita anggap sebagai konsep asas kepada keseimbangan dan tanggungjawab dalam keluarga. Apakah hukum nafkah? Hukum memberi nafkah kepada isteri dari para suami adalah wajib selagi perkahwinan mereka masih sah dan isteri memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan. Kewajipan ini adalah salah satu tanggungjawab asas dalam perkahwinan yang tidak boleh diabaikan oleh suami. Kewajipan nafkah ini pula berasaskan firman Allah SWT dalam surah An-Nisa ayat ke-34 yang menegaskan bahawa para suami merupakan pemimpin kepada wanita dan bertanggungjawab untuk menafkahi mereka. Hal ini menunjukkan bahawa tanggungjawab nafkah bukanlah bergantung kepada keadaan isteri, namun merupakan ketetapan syarat yang berasaskan peranan suami sebagai ketua keluarga. Dalam konteks semasa, walaupun isteri bekerja dan mempunyai pendapatannya sendiri, kewajipan suami untuk memberi nafkah tidak berhukum. Sebaliknya, pendapatan isteri dianggap sebagai pendapatannya sendiri dan tidak menjadi tanggungjawabnya untuk menanggung perbelanjaan keluarga kecuali secara sukarela. Namun begitu, realiti masyarakat kini memperlihatkan perkongsian tanggungjawab kewangan antara pasangan suami isteri yang kadang-kadang menimbulkan kekeliruan terhadap kedudukan sebenar hukum nafkah. Oleh itu, pemahaman yang jelas terhadap hukum ini adalah penting bagi memastikan prinsip yang ditetapkan oleh Islam tidak disalah tafsir dan menghadapi perubahan peranan ekonomi dalam perkahwinan. Apakah jenis nafkah? Nafkah terbahagi kepada dua. Yang pertama adalah yang sesuai dengan keadaan dan kemampuan suami seperti makanan, minuman, pakaian serta tempat tinggal. Nafkah yang kedua adalah nafkah yang selari dengan uruf serta taraf hidup semasa seperti keperluan harian, perubatan dan keperluan lain yang munasabah. Penentuan jenis nafkah ini boleh berubah mengikut keadaan, tempat dan keperluan. Oleh itu, konsep nafkah dalam Islam menunjukkan fleksibiliti dalam pelaksanaan selagi mana keperluan asas isteri dipenuhi dan tidak bercanggah dengan prinsip yang telah ditetapkan. Apakah keadaan nafkah? Keadaan nafkah dalam Islam tidaklah ditetapkan secara khusus, namun ia bergantung kepada kemampuan suami serta keadaan semasa. Prinsip ini berasaskan keadilan dalam Islam yang tidak membebankan seorang melebihi kemampuannya, samping memastikan keperluan asas isteri tetap dipenuhi. Penentuan kadar nafkah juga mengambil kira faktor seperti taraf hidup, lokasi dan uruf masyarakat setempat. Hal ini bermaksud bahawa nafkah yang mencukupi bagi seorang isteri mungkin berbeza kepada isteri yang lain dan bergantung kepada latar belakang serta keadaan hidup masing-masing. Dalam konteks semasa, peningkatan kos taraf hidup turut mempengaruhi kadar nafkah yang perlu disediakan. Sekaligus ia menuntut kefahaman yang lebih realistik terhadap kemampuan suami. Namun begitu, prinsip asasnya tetap kekal, iaitu nafkah wajib diberikan mengikut kemampuan tanpa mengabaikan keperluan asas isteri. Baiklah, seterusnya kita akan pergi kepada syarat-syarat nafkah. Syarat nafkah telah dibahagikan kepada 4 perkara, iaitu yang pertama adalah perkahwinan yang sah, yang kedua isteri yang taat, iaitu tidak melakukan sebarang nusyuz, yang ketiga adalah tinggal bersama dan yang keempat adalah tidak menolak tanpa sebab. Namun begitu, terdapat beberapa keadaan terhadap gugurnya nafkah. Nafkah boleh gugur apabila isteri melakukan nusyuz, tidak memenuhi syarat atau berlaku perceraian. Hak nafkah juga bergantung kepada tanggungjawab isteri. Jadi, apakah isu-isu berbangkit yang boleh kita kaitkan dengan tajuk nafkah terhadap isteri yang bekerja? Isu yang pertama, nafkah terabai kerana kekangan kewangan suami. Baik, dalam isu pertama ini saya akan menerangkan lebih sedikit mengenai isu yang dihadapi. Kedua, sebab pentingnya pemberian nafkah. Ketiga, langkah yang perlu diambil. Keempat, kesan pemberian nafkah dengan cara yang betul. Isu ini menceritakan tentang seorang suami yang tidak dapat membayar nafkah kepada isterinya kerana wang pembelanjaan bulanannya telah berkurang selepas membayar komitmen-komitmen lain seperti bank, insurans, memberi wang kepada ibu bapa, pembiayaan anak, pembinaan rumah dan sewa rumah. Suami tersebut juga menyatakan bahawa isterinya mempunyai pekerjaan sendiri dan mempunyai pendapatan sendiri. Dan kerana tuntutan kerja isterinya, mereka terpaksa tinggal berjauhan. Muncullah persoalan bahawa suami perlu ke membayar nafkah kepada isterinya. Sebelum kita beralih ke langkah menyelesaikan isu ini, kita kena tahu dulu sebab pentingnya pemberian nafkah. Jadi apa sebabnya?
Nafkah merupakan kewajipan asas seorang suami kepada isterinya. Ia boleh mewujudkan rasa dihargai, rasa aman dan hormat dalam diri isteri. Jadi tidaklah isterinya rasa seperti dirinya diabaikan dan suaminya tidak mengambil berat. Nafkah ini juga merupakan untuk menanggung kos sara hidup keluarga. Mana bukan sekadar duit, tapi juga sebagai makanan, pakaian, tempat tinggal. Langkah yang perlu diambil oleh suami untuk menyelesaikan masalah ini. Yang pertama sekali, menyusun semula keutamaan kewangan dengan menjadikan nafkah kepada isteri itu sebagai prioriti utama. Yang kedua, perbelanjaan yang kurang penting boleh dikurangkan atau ditangguhkan buat sementara waktu sehingga masalah ini selesai. Yang ketiga, berbincang dengan isteri tentang masalah yang dihadapi supaya kedua-dua belah pihak boleh mencadangkan satu solusi yang dipersetujui kedua-dua pihak. Jadi tertulis dalam hadis Al-Bukhari dan Al-Muslim, Aisyah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Hindun pernah mengadu kepada Rasulullah SAW berkenaan suaminya Abu Sufyan yang tidak memberikan nafkah yang cukup kepadanya dan anaknya. Melihat keadaan itu, maka Rasulullah SAW bersabda, ambillah daripada harta Abu Sufyan yang mencukupkan kamu dan anak kamu secara baik. Jadi suami, apa yang boleh kita ambil daripada hadis ini, suami boleh memberi nafkah yang sedikit dulu seperti 50 hingga sebulan, tapi secara konsisten dan kemudian boleh naik sedikit demi sedikit. Kesan kita boleh dapat daripada memberi nafkah dengan cara yang betul. Yang pertama, membentuk rumah tangga yang stabil tanpa salah faham dan tekanan emosi daripada suami atau isteri. Yang kedua, membantu mengurangkan tekanan kewangan keluarga dan konflik berkaitan perbelanjaan bulanan. Jika berbincang sesama suami isteri cara menyelesaikan masalah ini. Ketiga, memberi kesan positif kepada perkembangan anak-anak serta kesejahteraan keluarga. Jadi isu ini bukan sahaja memberi kesan kepada suami isteri, tapi juga anak-anak mereka. Assalamualaikum, saya akan membentangkan isu kedua kami, iaitu isu suami mempertikaikan memberi nafkah yang lebih kepada isterinya yang hamil. Seorang pasangan suami isteri telah berdebat tentang keperluan suaminya itu memberi nafkah yang lebih kepada isterinya yang sedang bercuti sementara dari kerja. Menurut suaminya itu, isterinya akan menyambung kerja tidak lama lagi dan boleh menggunakan duitnya sendiri untuk tanggungannya. Menurut wanita tersebut pula, sepanjang tempoh perkahwinan mereka, duit nafkah yang diberi oleh suaminya adalah duit yang tetap. Namun, sepanjang tempoh wanita tersebut hamil, duitnya itu telah digunakan untuk memberi barangan keperluan asas anak mereka yang akan datang. Isu ini berpunca apabila wanita tersebut meminta duit yang lebih oleh suaminya agar dia boleh menguruskan dirinya sendiri. Namun, suaminya mula berdebat dengannya tentang keperluan itu. Menurut wanita tersebut, sepanjang tempoh wanita tersebut hamil, mereka melaksanakan hubungan jarak jauh atau lebih dikenali sebagai PJJ. Tambahan pula, perkahwinan antara mereka berdua adalah perkahwinan yang dirancang oleh keluarga mereka sendiri. Jadi, hubungan erat antara pasangan ini jadi semakin renggang. Sekarang saya akan menyentuh tentang kewajipan para suami memberi nafkah kepada isteri mereka. Dalam Al-Quran, tanggungjawab ini sudah jelas dinyatakan. Salah satunya adalah dalam surah Al-Baqarah ayat 233 yang bermaksud, dan kewajipan ayah ialah memberi makan dan pakaian kepada ibu dengan cara yang baik. Jelaslah bahawa para suami masih perlu memberi nafkah kepada isteri mereka, biarpun isteri mereka sedang bercuti sementara daripada kerja ataupun sedang bekerja. Dalam perkahwinan pula, perlulah ada sifat kepermanusiaan dan persefahaman antara pasangan suami isteri. Akibat perselisihan tersebut, sebuah rumah tangga boleh berada dalam keadaan yang pecah-kacir. Hal ini telah diberi amaran oleh Rasulullah SAW dan Allah SWT kerana ia bercanggah dengan tujuan utama berkahwin, iaitu untuk pasangan tersebut kekal bersama sehingga ke akhir hayat mereka. Dalam surah An-Nisa pula ayat 34 yang bermaksud kaum lelaki itu adalah pemimpin dan pengawal yang bertanggungjawab terhadap kaum perempuan. Oleh kerana Allah telah melebihkan orang-orang lelaki dengan beberapa keistimewaan atas orang-orang perempuan dan juga kerana orang-orang lelaki telah membelanjakan memberi nafkah sebahagian dari harta mereka. Nafkah adalah perkara yang sangat penting dalam Islam. Namun, apakah kepentingannya? Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawa Nabi Muhammad SAW bersabda, dan dinar harta yang kamu belanjakan di jalan Allah dan dinar yang kamu berikan kepada hamba untuk membebaskan dan dinar yang kamu sedekahkan kepada orang miskin serta dinar yang kamu sedekahkan kepada keluargamu. Maka yang paling besar ganjaran pahalanya adalah yang kamu sedekahkan kepada keluargamu. Walaupun sudah dinyatakan oleh Nabi sendiri tentang manfaat dan kepentingan untuk memberi nafkah kepada isteri, masih ramai yang enggan menjalankan tugas mereka. Memberi nafkah yang batin maupun zahir bukanlah suatu pilihan. Dengan memberi nafkah wang, hubungan suami isteri mampu menjadi lebih erat dan manis. Perlulah difahamkan bahawa semua suami masih tetap perlu memberi nafkah kepada isteri mereka, biarpun bekerja atau tidak bekerja. Kerana memberi nafkah ini juga menunjukkan kelayakan lelaki tersebut sebagai penjaga untuk anak perempuan kepada sesuatu keluarga. Tambahan pula, Allah memberi ganjaran pahala kepada sesiapa yang menjalankan tugas dan perintahnya. Maka para suami perlulah menjalankan tanggungjawab mereka kerana dua-dua pihak dimanfaatkan. Antara akibat tidak memberi nafkah adalah peningkatan kes nafkah. Di negeri 9, 70% kes mahkamah yang difailkan adalah tuntutan nafkah yang terbuka. Alasan utama para suami adalah isteri mereka yang bekerja mampu menanggung diri mereka sendiri dan juga menyumbang kepada rumah tangga masing-masing. Kes-kes berkaitan isu ini semakin berleluasa di Malaysia. Keengganan memberi nafkah ini juga menjadi punca kebanyakan kes bercerai kerana para wanita terpaksa bertungkus-lumus bekerja dan menguruskan rumah tangga dengan sendiri. Selain itu, sesuatu rumah tangga juga boleh runtuh akibat keseringan pergaduhan antara pasangan tersebut. Kadang-kadang mereka pula tidak dapat hidup dengan aman kerana sering mempersoalkan keadaan yang mereka sedang menghadapi sekarang. Sebalik ini, dosa tersendiri akan meningkat juga kerana tidak melakukan perintah Allah SWT. Sesuatu pertalian yang dijadikan untuk menghalalkan yang haram dan mengeratkan hubungan antara pasangan tersebut dijadikan sebagai bahan permainan pada wanita. Kesimpulannya, suami perlulah memberi nafkah kepada isteri agar dapat mendapat keredaan Allah SWT dan kebahagiaan seterusnya. Baiklah, seterusnya kita akan teruskan lagi dengan pandangan dari sudut dari Al-Quran. Terdapat 4 perkara yang berkaitan antara satu sama lain.
Perkara yang pertama adalah daripada surah An-Nisa ayat 34, iaitu telah menjelaskan tentang keutamaan suami sebagai pemimpin disebabkan oleh nafkah. Surah yang kedua merupakan surah At-Talaq ayat 6 yang telah menerangkan tentang kewajipan suami dalam menyediakan tempat tinggal. Ayat yang ketiga pula merupakan surah At-Talaq daripada ayat 7 yang telah memberikan penerangan tentang pemberian nafkah suami terhadap isteri mengikut kemampuan suami. Ayat yang terakhir ialah surah Al-Baqarah ayat 233 yang menerangkan bahawa kewajipan suami untuk memberi makan dan pakaian terhadap isterinya. Kita akan teruskan dengan hadis-hadis dan pandangan ulama. Menurut riwayat hadis telah menjelaskan tentang kewajipan suami dalam memberikan makanan, pakaian dan layanan yang baik. Menurut pandangan ulama pula, bahagian nafkah telah merangkumi 7 aspek utama, termasuklah makanan, pakaian, tempat tinggal dan keperluan asas. Namun begitu, menurut ijma' dan kesepakatan ulama, pemberian nafkah suami terhadap isteri adalah wajib walaupun isteri bekerja kerana itu merupakan hak milik isteri. Terus kita akan melanjutkan dengan Undang-Undang Malaysia, Akta Undang-Undang Keluarga Islam daripada Seksyen 59.1, Mahkamah Syariah mempunyai kuasa dalam memerintahkan suami memberikan nafkah kepada isterinya serta memberi penuntutan terhadap nafkah yang tertunggak. Menurut Seksyen 62, bagi isteri yang bekerja dengan izin suami, gaji isteri merupakan kepemilikan tunggal, yakni hak milik mutlak seorang isteri. Namun, isteri yang no shoes termasuk bekerja dengan izin suami akan kehilangan hak nafkahnya. Tetapi, suami dilarang sama sekali menggunakan gaji isterinya tanpa izin undang-undang jika suami culas. Menurut Seksyen 61, isteri boleh menuntut nafkah di Mahkamah Syariah sekiranya suami mengabaikan mahupun enggan menunaikan tanggungjawab tersebut. Mahkamah boleh mengeluarkan perintah pembayaran nafkah tertunggak termasuk arahan penahanan gaji suami agar suami konsisten dalam menunaikan nafkah. Suami yang gagal mematuhi perintah nafkah boleh dikenakan tindakan undang-undang seperti denda atau hukuman penjara bergantung kepada tahap keingkaran. Akhir sekali kita akan akhiri penutup kita dengan beberapa kesimpulan. Menurut kesimpulan, nafkah merupakan satu kewajipan suami dalam perkahwinan. Ianya tidak gugur walaupun isterinya bekerja, tertakluk kepada syarat tertentu dalam Islam. Di sini jelaslah bahawa isu nafkah hari ini bukan pada hukum tetapi pada cara kita memahami. Sekian, terima kasih. Semoga perbincangan ini memberi kefahaman yang lebih jelas mengenai konsep nafkah dalam Islam.